كما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha fungsi surau tak ada umrah beserta dengan ahli jawatan kuasanya. Salibul fadilah, tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kelangsungan kehidupan sampai ke hari ini. Kita dapat bernafas seperti biasa, masih lagi dapat menikmati anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala sampai ke malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, semua itu adalah tanda sayangnya, kasihnya Allah Taala pada kita semua. Maka sayogialah hendaknya kita bersama-sama meletakkan dalam hati niat untuk terus memperbaiki amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita ada niat yang ikhlas untuk menjadi hamba yang baik, Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita dan mengampunkan segala kesalahan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah. Dan kita bermula pada malam ini pada ayat yang kelima. Muka surat yang ada buku ni muka surat 96. Muka surat 96, surah Al-Ghashiyah, ayat yang kelima. Jadi kita mula pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusqa min 'ainin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah, لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. Tusqa min ainin. Min ainin, nun mati bertemu dengan ain. Ini hukumnya izhar halqi. Kita baca tanpa dengung, tak boleh didengungkan, salah kalau berdengung. Jadi yang kepada yang tak berapa nak mahir ilmu tajwid ni, cukuplah dia tengok tulisan tu. Setiap kali tuan-tuan jumpa nun yang mati, kemudian ada tanda mati di atasnya, tanda mati tu ada, maka itu tandanya tak boleh dibaca dengan dengung nun tu. Tusqa min ainin, min ainin aniyah.
ainin aniyah. Nin aniyah. Baris dua di bawah. Baris dua di bawah bertemu dengan hamzah berbaris atas. Hukumnya juga izhar halqi. Kerana izhar halqi itu ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi ni hamzah ni izhar halqi punya hukum izhar halqi. Kita baca tanpa dengung. Dan kita tengok baris dua di bawah tu, baris dua dia selari. Kalau baris dua atas dan bawah tu selari kedudukan dia, maka itu tanda kita baca tanpa dengung. Kalau kedudukan baris dua tu tidak selari, itu baru kita baca dengan dengung. Dah banyak kali kita perkatakan tu. Min ainin aniyah. Itu huruf ta tu. Sepatutnya bila huruf ta kita matikan ainin aniyat. Tapi ini ta ni bukan ta maftuhah, bukan ta terbuka. Kalau ta terbuka tu, itu kena bunyi dengan ta. Tapi ta ni, ta gulung ataupun ta marbutah ni, bila kita berhentikan, kita kena bunyikan dengan bunyi ha. Aniyah. Laisa lahum ta'amun. Lahum ta'am. Mim mati bertemu dengan ta. Hukumnya izhar juga, tapi izhar syafawi dalam bahagian hukum mim mati. Tadi nun mati, izhar halqi. Dalam hukum mim mati pula, bahagian mim mati, izhar syafawi. Jadi setiap mim, kaedah ni sama macam nun tadi. Setiap mim yang mati, seandainya ada tanda mati di atasnya, maka janganlah kita baca dengan dengung. Laisa lahum ta'amun illa. Mun illa. Baris dua di hadapan pada huruf mim bertemu dengan hamzah berbaris bawah. Baris dua tu macam 69 tu, terbalik kan. Ada baris dua di hadapan yang macam 99. Macam ayat nombor 3 tu. Amilatun. Itu 99. Kalau 69 tandanya kita baca tanpa dengung. Ataupun kalau kita mahir, kita faham tajwid sikit-sikit, ini adalah hukumnya izhar halqi sebab hamzah. Jadi tak boleh dengung. Ta'amun illa min dhari'. Min dhari' ni nun mati bertemu dengan dhad. Hukum dia ikhfa hakiki. Kerana dhad ni salah satu daripada huruf ikhfa hakiki yang 15. Ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, sin, sod, dot, ta, za, ta, qaf, kaf. 15. Kan? Jadi kita baca dengan dengung. Atau tanda yang lain berdasarkan kepada kaedah penulisan Rasam Usmani ni. Setiap nun yang mati, seandainya tiada tanda mati di atasnya, hendaklah dibaca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini huruf dad, maka kita dengungkan min dhari'. Kita ambil 2 ayat ya tuan-tuan. Maka jadilah bacaan ni lebih kurang bunyi dia a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ri' tu man arid disukun, kita baca dengan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Wallahu alam dari sudut ilmu tajwid. Okey. Mari kita tengok pula sama-sama dari sudut tafsirannya. Berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji dalam kitab Abrul Athir ni, dan juga kita berpandukan Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi. Okey. Tusqa min 'ainin aniyah, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Ni siapa ni? Orang ahli neraka, orang kafir. Ni ada 2 cerita kat sini kan. Satu cerita ahli neraka, orang kafir. Satu nanti syurga, cerita orang mukmin. Ni Allah Ta'ala cerita dulu golongan kafir.
di mana dalam neraka ayat 4 tu mereka dimasukkan dalam api neraka yang sangat panas. Kemudian di dalam api neraka itu mereka diberi minum air dari sumber yang sangat panas. Tuan-tuan tengok tafsirannya. Kemudian muka surat 97 tu, sebelah tu. Kemudian disebutkan balasan orang kafir, iaitu muka mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas dan tak dapat digambarkan betapa panasnya. Hanya wajiblah kita beriman dengannya. Digambarkan pula penduduk neraka itu apabila merasa dahaga dan minta minum untuk menghilangkan dahaga mereka, didatangkanlah air yang sumbernya sangat panas dan tidak dapat menghilangkan haus. Itulah yang menjadi minuman mereka. Jadi ada yang disebut hamim. Dalam neraka ni minuman hamim ni air yang mendidih, yang sangat panas, ataupun disebut juga dengan aniyah, air yang sumber daripada sumber yang panas. Macam mana panas dia itu? Kata Imam Qurtubi di sini, dia kata apa ya? Wa fit tafasir, dalam kitab-kitab tafsir disebut ainin aniyah ni kita tanahi harruha. Air yang tanahi harruha ni sampai ke kemuncak panasnya. Tak tahu lah yang lebih panas dah. Itulah yang paling panas sekali. Air yang dah climax lah, yang paling panas. Takat suhu yang paling panas. Sehingga disebutkan walau falau waqa'at nuqtatun minha 'alal jabali ala jabali dunya lazabat. Katanya kalaulah air ni dah berpanas, kalau diletakkan nuqtah ni setitik je di atas gunung dunia, gunung di atas dunia ni lazabat, nescaya luguhlah dunia, gunung tu, hancurlah dunia. Maknanya air tu panas sangat. Air itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ahli neraka. Ai harruha adrak, sampai ke kemuncaknya. Dan air panas ini dia diciptakan oleh Allah semenjak daripada neraka Jahannam dia diciptakan, dia dah dididihkan oleh Allah. Didihkan panas, gunanya untuk mengazab orang-orang yang kafir. Kemudian apabila sampai hari manusia ini dinilai amalannya, dihitung, ditimbang di mizan, tentukan ke neraka atau ke syurga, maka Allah Ta'ala pun masukkan ahli neraka ni ke dalam neraka dalam keadaan dia botol-botol haus. Bila kita terlampau haus pun, kita nakkan air, kok boleh air yang soju, dapat masuk takak ni, sadar. Masa ketika dia berhajat, itulah Allah Ta'ala beri dia air yang cukup panas sehingga dia tak boleh minum. Dia tak boleh minum, dia minum juga. Yang itu yang akhirnya memutuskan kawasan Hong Kong, urip perut dalam ni habis. Ni elok balik, minum lagi, elok balik, minum balik. Begitulah keadaannya azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tentang tusqa min ainin aniyah, air yang cukup panas, dan panas dia terlalu panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Kalau tadi Allah Ta'ala sebut tentang minuman dalam neraka, sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula bentuk-bentuk makanan dalam neraka pula. Tadi air, ini cerita pula bentuk makanan. Kalau air tadi dia ada air yang mendidih panas, ataupun dalam ayat yang lain disebut manusia tu dia minum air yang campuran darah dengan nanah. Dalam bahasa kita dipanggil danur. Air nanah campur darah. Dia tak nak minum, dia minum juga. Kemudian makanan, mereka tiada memperolehi makanan selain dari pohon yang berduri. Jadi diterjemahkan pohon yang berduri, dhari'. Dhari' ni nama jenis buah-buahan. Tidak adalah bagi mereka makanan melainkan dhari'.
Jadi dhari ini ulama berkomentar dengan panjang lebar tentang dhari ini. Ulama komen panjang, banyak ulama yang membahaskan apa itu dhari'. Nah, sebelum itu kita tengok tuan-tuan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni. Sementara makanan mereka pula tidak ada jenis makanan lain kecuali apabila mereka lapar dan minta makan, diberilah makanan dari jenis dhari', pohon berduri yang merupakan seburuk-buruk makanan sehingga binatang pun tak sudi memakannya. Binatang pun tak nak makan dhari'. Kemudian pada ayat 36 surah Al-Haqqah disebutkan wala ta'amun illa min ghislin. Ada juga makanan dalam neraka disebut sebagai ghislin. Apa dia ghislin ni? Dan tiada pula makanan kecuali darah dan nanah. Jadi kita minuman, ini makanan minuman. Darah nanah ni yang dia makan. Bermakna seksa yang diterima oleh orang kafir itu berbagai rupa. Ada yang memakan pohon zakum, ada yang memakan pohon berduri, serta ada yang meminum darah dan nanah. Orang yang memakan makanan dalam neraka itu tidak menjadi gemuk dan tidak akan hilang laparnya. Okey. Itu dah ayat berikutnya. La yusminu wa la yughni min ju' kan. Kita tengok dulu ayat la yusalahu ta'amun illa min dhari'. Tengok apa ulama sebut tentang dhari' ni, buah dhari' ni. Tidak ada makanan bagi mereka ahli neraka ni melainkan dhari'. Maka dhari' ini kata Ikrimah dan Mujahid, dia sejenis tumbuhan yang berduri yang hidup di bumi. Orang Quraisy panggil dia buah syabrok. Masa dia basah, dia basahkan, dimasak. Tapi bila faizah ya, bila dia kering dipanggil dhari'. Jadi dhari' ini adalah buah syabrok yang kering. Orang Quraisy panggil syabrok. Dah kering panggil dhari'. Dan dhari' ini tidak ada binatang yang menghampirinya. Binatang yang melata, merayap, ular ke apa, lipan ke, termasuklah binatang ternakan, tak ada seekor pun yang akan makan buah dhari' ini. Sebab apa? Wa huwa sammun qatilun. Kerana buah dhari' ini sifat dia beracun dan dia membunuh. Dan wa huwa akhbathut ta'am wa ashna'uhu. Dialah buah yang paling seburuk-buruk makanan dan seburuk-buruk rupa. Buah ni dah beracun, buruklah rupa Kemudian pula itulah makanan yang paling buruk. Kalau orang makan itu tak tahulah siapa orang tu. Tak ada orang nak makan. Binatang pun tak nak. Inilah pendapat kebanyakan mufassirin ataupun ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir. Kemudian ditambah oleh Al-Khalil rahmatullah alaih, kata dia dhari' ni buah yang hijau tapi busuk. Busuk bau. Lengkap betul tu. Rupa dia dah beracun pula. Seburuk-buruk makanan tu lemak. Lepas tu pula busuk pula bau. Kata Imam Khalil ni, Al-Khalil rahmatullah, kata dia ni lain sikit pandangan. Dia kata dia tak hidup di bumi, dia dibawa oleh, dihanyutkan oleh laut, air laut. Kemudian dia tumbuh. Jadi itu pandangan Khalil lah, Syekh Khalil. Ada juga daripada Ibnu Abbas mengatakan, tadi semua kata pokok ni, mula tadi kata siapa? Ikrimah dengan Mujahid kata dia tumbuh di bumi. Kemudian datang pula Khalil, dia kata tak, dia kata buah dhari' ni dia dihanyutkan oleh air laut. Kemudian dia hanyut ke pantai, dia pun tumbuh. Kemudian ada satu lagi pandangan daripada Al-Walibi. Wa qala Al-Walibi an Ibni Abbas. Al-Walibi ambil pendapat ni daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas kata huwa syajarum min nar. Kata dhari' ni sejenis pokok daripada neraka. Pokok ni dalam neraka lah. Kata Ibnu Abbas. Tak ada kat dunia ni. Walau kanat fid dunya la ahraqatil ardh wa ma 'alayha. Kalau pokok ni ada kat dunia, tempat buah yang Tuhan nak azab orang ahli neraka ni. Kalau ada kat dunia, kata Ibnu Abbas, dunia ni terbakar. Terbakar dunia ni dan isi-isi sekali habis. Itulah kuatnya buah dhari' ni Allah Ta'ala ciptakan untuk azab, mengazab ahli neraka.
Dulu kau wanda mana ke dunia semua kau nak menteragah pula, memuju lalu melintang patah. Kau menteragah pula ni. Tak ada lah taklah tidak macam tu. Tapi macam tu maksudnya. Kan tidak tak ada lah menteragah sebenarnya. Tanya Datuk Guru Arab ada ke menteragah? Tak ada lah. Tapi nak cerita orang yang perangai yang halal haram tak ada, itulah makanannya. Minuman pun habis semua ditogok besok minumlah itu air yang mendidih. Jadi tak ada kat dunia pokok ni kata Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni pandangannya kuat sebab dia antara orang yang didoakan Rasulullah masa dia kecil kan. Allah pegang bumbunnya, Allah doakan dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, cerdikkanlah Ibnu Abbas dalam agama dan pandaikan dia menafsir. Jadi sahabat-sahabat semua tahu, ahli tafsir semua tahu Ibnu Abbas ni didoakan Rasulullah. Sebab itu dalam kitab tafsir ni, tonton tengok nanti akhirnya walaupun an daripada Ibnu Abbas. Itu di antara orang ni bijak menafsir berkat doa Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila dia bagi pandangan kita tengok post sikit lah kan. Jadi kata Ibnu Abbas tak ni pokok ni dalam neraka ni. Kalau dah kat dunia ni habis terbakar semua. Kita sekali. Dan dia kata Ibnu Jubir sifatnya berduri. Dia pokok tapi buah di pokok yang berduri. Dia berduri. Ditambah oleh Ibnu Abbas lagi. Dhari ni sesuatu yang ada dalam neraka dia berduri dan dia sangat pahit. Tambah satu lagi sifat. Dah tadi buruk odor, buruk rasa buruk rupa beracun, buruk busuk bau, tambah satu lagi pahit pula. Dia lebih pahit daripada pokok sabar. Kita tak tahu pokok sabar macam mana ni, tak ada kat Malaysia ni. Kek Mosi pun tak cari buah sabar macam tu. Tapi dia lebih pahit daripada buah sabar. Lebih busuk daripada bangkai. Lebih busuk daripada bangkai. Kita kat sini buah apa paling busuk kan? Tak ada kan? Daun buah kontut ada busuk. Itulah daun. Yang lain tak ada saja buah busuk lah. Betul dia cakap tu. Daun buah kontut busuk kan, yang lain tak ada. Tak ada, sudah saya gurau. Jangan pakai lah kan semua jadi hujah pula kan. Kau cacat bunyi je Kan ada orang nak keluar tak keluar ni elok ni. Elok keluar tu kan. Parah pula. Jangan tua kita dulu kan macam tu pun kan. Asal kena cucak betul tu cucak tu tadi. Itulah kau jalan ni kan, baru melangkah kan tengok melintih lap hitam tak jadi dia keluar rumah. Sial ni tadi. Tak ada ulah bawa sial lah. Terlanggar lah bewak lagi sial ni tadi. Habislah jahanam dia kata ni. Dijual kata tu boleh kita bawa pula. Sebab sial dah langgar bewak. Aku pula bewak bawa sial ni. Ini semua kerja tu tak ada. Habis orang dulu kan. Memang tak jalan tuan. Buat saja. Nak keluar tu. Ambil tangan ni. Umbih hidup tu. Kalau kuat belah kanan. Jalan. Kalau kuat belah kiri jalan. Tu langkah tak baik tadi. Kita puih lah. Sama pula bila nak jalan tu dah. Itu tuan ada ilmu orang tu ajar tu. Bila kita ada lah bacaan-bacaan ni, bila kita baca tu memang dia akan antara dua ni. Sebab dia keluar tu. Itu amalan orang dulu-dulu lah. Kita orang sekarang ni memang ada amalan ni. Amalan kita main lunggah je. Ada pergi kira lah. Ada nak buat buih tu. Kan? Tak ada nak rasa telinga tu kau. Waktu tu dia nak jalan tengok. Macam-macam putus kan. Ada lah amalan ni. Kita tak ada. Main lunggah je. Kono tak kono dah. Sebab apa? Takdir Allah Ta'ala je takdir. Tuhan takdir kono lah. Kalau tak kono. Yang itu kita lah. Kuih tak kuah kita tu. Dia orang dulu lah amalan masing-masing kan. Jadi pahit pula kata Ibnu Abbas, berduri lebih busuk daripada bangkai dan lebih panas. Lebih panas daripada neraka. Buah ni. Dia duduk dalam neraka dan dia lebih panas daripada neraka tu. Samahullahu dhari'an. Allah Ta'ala menamakan dia dhari'. Jadi sifat yang orang makan, yang makan ni, seburuk-buruk rupa, seburuk-buruk rasa, paling busuk bau kemudian paling pahit, itu pula beracun, membunuh, lebih panas daripada api neraka. Tujuh sifat buah. Buah dhari' ni, buah ni lah nanti akan dimakan oleh ahli neraka.
Masya-Allah. Na'udzubillahi min zalik. Memang Allah Taala nak azab betul wali neraka ni. Kan? Tapi dia bagi yang polik-polik yang tak pernah jumpa dia orang, kau ambil kau ini. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Buah dori ni makan tak gemuk. Lapar pun tak hilang. Orang yang memakan makanan, muka 97 tuan. Kata Ustaz Ahmad Sunaji, kita baca lah kan, kita rakyat kitab dia ni. Orang yang memakan makanan dalam neraka itu tidak menjadi gemuk dan tidak akan hilang laparnya. Bahkan sentiasa sahaja lapar dan terpaksalah dhari, yakni pohon yang berduri itu dimakannya sehingga tercekik kehausan dan terpaksa pula meminum air yang sangat panas, menyebabkan perutnya terbakar dan tali perutnya putus-putus. Sebagaimana dinyatakan Allah pada ayat 15 surah Muhammad. Allah Ta'ala bagi dia makan. Dia lapar pun, ya Allah, nampak makanan. Makan. Mau ni. Makan tercokik. Awih ya. Panis kan. Tercokik pula. Tak boleh tolan buah berduri. Dah tu yang ada. Minumlah air. Rupa air lagi menjorek. Memutuskan urat-urat. Perut sampai putus-putus. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Surah Muhammad. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Allah. Dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong usus mereka. Masya Allah tuan-tuan. Potong usus. Kita tak pernah sakit. Siapa yang pernah sakit usus dalam perut? Tuan-tuan tanya orang yang sakit. Dulu ada sahabat kita. Tak payahlah kita susah lah. Tuan-tuan bayangkan. Kita dah berumur-umur ni kan. Ramai sahabat-sahabat kita. Kita tanya sahabat-sahabat yang kena buasi tu. Sikit je usus tu keluar. Sikit je. Ya Allah, mana apa ni moyang pedih. Moyang pedih tu. Pedih tu Masya Allah. Tu sikit je ada usus dalam tu. Yang ambil tu tuan keluar sikit. Jadi buasi kan. Ya Allah, dia punya sakit tuan. Allah Ta'ala. Tak dapat berjalan kita. Jalan pun boleh. Tapi jalan tu dah tak macam orang lah. Mengengkang jalan kita tu. Sikit je. Ni tuan-tuan. Putih urat-urat usus dalam tu. Usus dalam tu putus-putus. Kan? Bayangkanlah orang kono pendik. Aku pernah kono pendik. Bodah ni, Masya Allah. Kan? Orang kocik je tercangin tu. Usus buntu tu, korek ke situ. Tapi sakit berminggu-minggu orang. Betul dalam perut. Ini pula putus-putus kerana meminum air yang mendidih. Jadi itulah jenis siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli neraka. Sehingga disebutkan oleh Imam Qurtubi di sini. Kata dia, dori ini tak mengemukkan orang memakannya, kata dia. Macam mana nak gemuk? Buahnya berduri, kata Imam Tabari dan Imam Qurtubi. Kemudian ahli tafsir menyebutkan ketika turun ayat laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan melainkan buah dhari. Orang-orang musyrik Mekah dia sebut, unta kami gemuk makan buah duri ni, kata dia. Unta kami elok gemuk yang makan buah duri ni. Allah Ta'ala pun turun ayat, la yusminu wa la yughni min ju'. Tak ada mengemuk anda. Kelentong kau je lah. Itu senyap orang musyrik. Tak ada orang yang memakannya tu tidak akan gemuk dan tidak akan mengenyangkan langsung. Senyap lah. Orang-orang musyrik ni. Kan? Senyap lah dia. Itu tentang cerita kisah orang kafir yang dalam neraka Allah. Selepas tu Allah Ta'ala ceritakan pula kumpulan yang kedua. Tadi kumpulan pertama orang kafir dalam neraka. Kumpulan yang kedua ni, wujuhun yawma idzin na'imah. Banyak pula muka orang pada hari itu berseri-seri. Muka ada senyum lah. Banyak. Maksudnya syurga. Ini dalam syurga. Muka sesori masuk syurga. Lisa'iha radiyah, merasa senang dengan usahanya. Dulu kuih dia muka bumi, sojuk-sojuk bangun dia sembahyang subuh, ngantuk-ngantuk pun malam tadi ada kojot, sampai larut malam lambik tidur ngantuk-ngantuk, subuh pun mampu dia bangun pergi jemaah. Susah tokan yang nak suai payah dia. Bulan puasa dia puasa,
Panih-panih dia tutup aurat, orang lain tak tutup aurat, rasa logo, dia rasa panih dengan pakaian keluar itu. Tapi di akhirat Allah Ta'ala sebut lisa'iha radiyah. Merasa senang dengan usaha amalannya dulu-dulu, mereka senang hati. Wah, ni balasan Allah. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang sifatnya tinggi. Baik tuan-tuan, kita tengok 3 ayat ni. Yakni golongan yang kedua, orang-orang yang berbahagia daripada kaum mukminin yang menjadi penduduk syurga. Orang penduduk syurga, wajah mereka pada hari kiamat kelihatan berseri-seri dalam kegembiraan, cantik rupawan. Tuan-tuan, syurga ni orang tak masuk. Rasulullah ya diperlihatkan dengan Nabi apa tu? Siapa Nabi tu? Nabi Idris. Dah masuk dia tak nak keluar dah Nabi Idris. Ditinggal sepatu campal lah. Allah dah ditinggal campal nak masuk kali kedua kan. Andai waktu Nabi Idris kan. Nak tengok lagi. Itu yang Nabi sebut mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Atau tak pernah tengok macam tu indah, macam tu nikmat telinga tak pernah dengar cerita yang kita dengar cerita seronok ni bukan tu. Lebih lain. Hati pun tak boleh nak bayangkan sekuat mana pun daya imaginasi otak kita ni. Kita boleh imaginekan macam-macam sehingga kita rasa bergadung tempek tu. Itu bukan syurga. Ya hebat lagi. Pun tak payah tu. Kita sekali naik, kita bukit tak, lepas ke Cameron Highland. Kita pandang kata tu, ya Allah, Masya Allah, indahnya pemandangan. Apa rasa masa tu? Rasa tu, ui, seronok. Seronok tu keluar lah. Kalau kita pergi tempat baru, tempat tu memang cantik. Kita, ya seronok. Pada dalam syurga lebih pada tu lagi. Tengok bawa anak-anak kita kan. Gembira tu, ya Allah, cantik, cantik. Tengok bunga-bunga kan. Syurga lebih daripada tu lagi. Jadi orang dalam syurga tu senyum semua. Mereka senang sekali dengan amalan baik yang telah mereka usahakan dahulu kerana mentaati Allah. Balasan bagi mereka ialah, tengok sini, wujuhun yawma idzin na'imah. Okay. Yang ini kata Imam Qurtubi, sebahagian orang yang muka dia berseri-seri. Itulah wajah orang-orang yang beriman kerana pada hari itu mereka diperlihatkan oleh Allah hasil usaha mereka, hasil daripada amal-amal soleh yang mereka buat di dunia dahulu. Maka di akhirat kerana amal usahanya itu Allah kurniakan u'tiyatil jannah bi'amaliha. Allah Ta'ala kurniakan dia syurga dengan amalannya dulu. Apa dia balasan dia? Satu, fi jannatin 'aliyah, tinggal dalam syurga iaitu taman dan perkebunan yang mempunyai kedudukan tinggi. Di sana terdapat bilik-bilik untuk mereka diami dalam keadaan aman tenteram. Apa maksud? Dalam syurga yang tinggi. Tinggi ni tinggi darjat ko, tinggi qadar kenikmatan ko, tinggi tompek ko. Jadi tinggi tu umum. Jadi kata Imam Qurtubi, ay murtafi'ah li'annaha fawqas samawat hasbu ma taqaddam. Maksud di sini tinggi, maksudnya tinggi, lebih tinggi daripada langit. Tinggi lagi, melampaui langit yang kita orang ini tinggi. Ada pula pandangan yang menyebutkan aliyatul qadar. Maksudnya tinggi dari sudut nilai dia. Qimah dari sudut nilai dia. Apa ni? Nak kata apa? Tuan? Ada bahasa Malaysia lain sudut nilai tu. Nilai nikmat yang ada tu berlebih-lebih. Sampai tak tercakap lah. Itu makna tinggi kat situ. Tinggi nilai ya. Kemudian li'anna fiha, kenapa dia kata tinggi nilai nikmat dalam tu? Kerana kata Imam Qurtubi, fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa hum fiha khalidun. Tinggi ni kata setengah ulama, tinggi nilainya. Sebab apa nilai nikmat dia tinggi? Sebab dalam syurga ni ada apa sahaja yang kita terdapat. Kita nak apa? Semua ada dalam syurga ni. Semua baik-baik. Apa yang kita nak makan ada dalam syurga tu. Apa yang kita nak semua ada. Yang terlintir di hati kita ada dalam syurga. Kemudian pula watalazzul ayun, pemandangan yang indah, yang cantik, yang kita tak pernah tengok dalam muka bumi ni. Cantikan itu dan kita kekal dalam syurga. Sebab itu dikatakan aliyatul qadar, nilai yang tinggi. Tinggi nilai. Okey.
Itu kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Kemudian pula dulu kita ada cerita ke Esaniyah kan. Itu ada sebagian tak dengar kita cerita ke Esaniyah. Allah Ta'ala cipta, ni ke orang lelaki dah bagi semangat sikit. Orang perempuan ni dia bagi semangat ke orang lelaki. Dalam syurga ni tuan, ada satu kumpulan bidadari namanya Ainul Mardiyah. Ini bidadari yang paling cantik sekali. Cik Malaysia ni siapa paling cantik tuan? Tuan Muzi. Siapa paling cantik kat Malaysia ni? Tuan-tuan dengar soal lah. Ainul Mardiyah ni cantik berkali-kali ganda. Berkali-kali ganda. Sehingga kan kita pernah cerita di Esaniyah minggu lepas, 2 minggu lepas, bahawasanya satu pagi lepas subuh, Nabi bagi kuliah subuh. Cakap ketika itu waktu perang. Nabi dalam perjalanan nak pergi perang. Jadi bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan, Nabi subuh tu, ketika dalam perjalanan tu subuh, Nabi bagilah semangat kepada tentera-tentera Islam ni. Dikata ketahuilah dalam syurga ni ada bidadari yang namanya Ainul Mardiyah. Ini bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari. Bidadari lain tu cantik, tapi ini yang paling cantik. Macam mana cantik? Wallahu a'lam. Saya seumur hidup saya tuan, kok manusia lah. Tuan-tuan kata siapa Kak Misha ni paling cantik? Saya kata tak cantik tu. Saya ingat sekali Allah Ta'ala kurnia saya. Kita pergi umrah dulu 2007 lah dengan rumah pergi. Saya ingat dalam hidup saya ni, itulah orang yang paling cantik yang saya pernah jumpa. Paling cantik. Saya tak tahu orang Arab ke, orang Bosnia ke. Masya Allah. Bukan saya. Kita pergi, kita nak terlanggar, dia kena bangunkan, kita tengok. Lepas tu belakang saya semua, kita semua mandang dia tu. Malaikat. Orang ni, orang ke malaikat? Memang orang. Orang lain-lain tu semua. Ada yang apa-apa Arab berpusing tengok. Masya Allah, kan. Putih nak kata putih kuning, bukan putih merah, bukan tak apa warna je tu. Tapi corang lah. Masya Allah, saya tengok dengan bulu mata, dengan kuning, dengan bulat, Masya Allah. Tak tahu dia tu. Ya Allah, nak apa penuh tadi. Wayar ni putih. Cantik tuan. Tapi Ainul Mardiyah lagi cantik ibarat tu solat. Nabi cerita Ainul Mardiyah ni besar orang yang beramal soleh, beriman, nak kita dalam perang ni kok orang syahid, Ainul Mardiyah ni akan tunggu dia. Kan? Allah Ta'ala kurniakan dia. Dalam ramai tu ada seorang, dalam ramai ada seorang pemuda nak tahu benar, ya Rasulullah, Ainul Mardiyah ni macam mana cerita siapa dia ni? Rasulullah pun cerita sikit dia, ni bidadari dalam syurga yang cantik yang Allah Ta'ala kurnia tu. Dia nak tanya banyak lagi sifat dia apa. Malu dia semua orang tua senyap kan. Jadi pun senyap lah. Dia orang muda. Kan kau takut nak kena kutuk lagi orang tua. Kau ni asalkan cerita perempuan tongkak leher kau kan. Orang dunia hari ni macam tu lah kan. Dia pun pandam lah perasaan tu. Dia diam. Dia nak tanya Rasulullah. Kan. Lepas subuh bergeraklah tentera jalan. Sebelum zuhur masuk, Rasulullah dengan sahabat biasanya qailulah. Qailulah tidur sebelum zuhur sebentar. Sunat hukum dia. Disebut qailulah. Qailulah ni tidur sebentar sebelum zuhur. Zuhur kan bangun, jangan bangun lepas asar. Itu bukan qailulah, itu jalan dah. Qailulah ni tidur sebelum zuhur, bangun sebelum zuhur masuk. Lepas tu dia tidur. Masuk orang muda ni tidur. Dalam tidur tu dah ada jumpa. Dia mimpi. Bangun-bangun tengok, ni kat mana ni kata dia. Jumpa seorang yang cantik. Muka dia pun rasa ini mesti siapa perempuan ditanya. Saya ni di mana saya ni? Kamu di syurga. Kau lah Ainul Mardiyah Rasulullah cerita tu. Aku bukan Ainul Mardiyah. Bukan aku, tak. Kalau kau nak tengok Ainul Mardiyah tu, bawah pokok tu ada orang berbuai-buai tu, mungkin tu Ainul Mardiyah. Orang tu tengok, lawa ni. Macam mana Ainul Mardiyah lawa ni? Ni dah lawa dah. Tu bawah pokok tu. Jalan lagi tengok ada orang sedang berbuai-buai. Sebut, kamu kan Ainul Mardiyah? Tak, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya duduk kat taman ni. Ainul Mardiyah tu mungkin yang dalam mahligai tu, dalam sana tu. Tapi orang muda ni dah cantik lah. Dia pun pergi masuk dalam istana tu. Masuk, jumpalah. Tapi sana tu orang, dirilah orang. Kata, awak lah Ainul Mardiyah pemilik istana ni. Tak ada, saya macam jaga kan. Jago ni pun jaga pun dah lawat. Ya Allah,
Macam mana orang mana macam ni? Lagi lawa 3 kali ganda daripada yang dah jumpa ni 3 orang. Ini Ainul Mardiah ni. Bukan juga. Tak, saya jaga ni. Mahligai ni tadi. Bukan. Bukan lagi. Mungkin Ainul Mardiah dalam ni. Pemilik mahligai. Dia pun masuk, bagi salam masuk. Dia tengok ada seorang. Diri sedang usap-usap, pegang gelas, pegang barang-barang dalam mahligai tu. Wah, sah lah ni. Ni tuan mahligai ni. Dia pun bagi salam. Orang tu berpaling. Kamulah Ainul Mardiah bukan? Cantik. Dia tengok terpogon. Allah, cantik lah orang. Tak, saya bukan Ainul Mardiah. Saya jago-jago ni. Macam babysitter lah. Dia tengok. Bukan, kata dia. Saya tu kan Ainul Mardiah. Ainul Mardiah dalam bilik tu. Itu dah sampai orang. Dah terlampau cantik dah. Dia pun fikir, macam mana cantik lagi Ainul Mardiah. Dia masuk dalam. Masuk ke dalam, tengok ada seorang perempuan sedang duduk pandang ke bawah. Dia bagi salam, dia jawab. Dia kata, kamu kan Ainul Mardiah? Ya, saya lah Ainul Mardiah. Lantas perempuan ni pun menoleh kepadanya. Bila menoleh, saya guna istilah apa? Bangang sekejap gitu. Itu terlampau. Jadi, terlampau ni. Kedua, ya Allah, orang siapa ni? Oh, ya Allah itu aku. Cantik, secantik orang. Dia pun terpengaruh, dia pun nak roket. Tapi roket. Ketika dia berjalan nak mendekati Ainul Mardiah, apa Ainul Mardiah sebut? Kamu tak boleh dekat saya sebab kamu belum lagi syahid. Belum mati syahid lagi. Ketika dengan perkataan syahid, dia pun terjegur. Oh lah, mimpi rupa ikut kita, patut dinding kita tu. Ya Allah, mimpi pula. Belum syahid lagi. Melopong. Ada lah soalan perempuan melopong lagi. Ya Allah, mimpi pula kata dia. Lepas tu dia pun bersemangat lah. Dia cerita ke sahabat-sahabat yang lain. Sehingga dia beritahu sahabat, jangan kamu cerita pada Rasulullah. Sehinggalah kalau aku ditakdirkan syahid, aku dah mati, baru aku cerita ke Rasulullah. Ketika orang tu bersemangat dia nak mati syahid, sebab nak jumpa Ainul Mardiah. Dia membelah musuh, lontar-lontung, pada hikam itu ini, akhirnya dia syahid. Ketika Rasulullah kumpulkan sahabat-sahabat ini syahid, terjumpalah pemuda ini telah syahid. Orang pun bunyikan macam biasa orang syahid, layaknya sebagai yang syahid. Dan ketika petang waktu berbuka puasa, sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pemuda yang tanya subuh tadi tentang Ainul Mardiah tu, mana Rasulullah? Dia dah syahid. Betul, dia telah syahid. Sekarang ini dia bersama-sama dengan Ainul Mardiah, sedang berbuka puasa dengan Ainul Mardiah. Tadi puasa bulan Ramadan. Sekarang ini sahabat kita yang syahid ni, budak muda ni, sedang berbuka puasa dengan Ainul Mardiah. Lepas tu sahabat pun cerita, ya Rasulullah macam ni. Rasulullah pun dah tahu Rasulullah. Ni ada cerita kita mimpi macam ni. Benarlah, sebab itu bersemangat. Itu sahabat-sahabat. Bila dongang, bersemangat. Cerita syurga, cerita bersemangat. Kita cerita syurga, kita berpuluh-puluh kali dah macam tu. Ya. Subuh orang ke-8 tak kadang-kadang. Kadang-kadang lepas ke masjid, kadang-kadang tak kan. Itulah nilai iman orang akhir zaman ni tuan-tuan. Jadi yang tu yang kita nak kena betul-betul selalu tu. Kan? Mudah-mudahan kita ni sentiasa bersemangat untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tuan-tuan, kita berhenti kat sini dulu Isyak sebab kita nak sempurnakan hajat saudara kita buat selamat ringkas lah untuk saudara Azizan kita ni sebab dia nak nikah anak bukan dia nikah anak dia dah dengar betul tu. Jadi kita buat sementara lah sebelum kita Isyak lah kita buat ringkas doa selamat ringkas, lepas tu kan kita solat Isyak insya-Allah. Kita takhirkan, lambatkan sikit Isyak. 21 bulan tuan ya. Kita teruskan tuan-tuan doa selamat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul